أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini, saya ingin membentangkan satu tugasan individu untuk subjek elektif Sejarah Perundangan Islam kod SYD 11702. Tugasan ini dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Shahruddin bin Tohar. Tajuk tugasan yang akan saya bentangkan ialah Periwayatan dan penulisan hadis di zaman Rasulullah SAW. Sebelum itu, suka saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Aisyah binti Hussein, memegang nombor matrik 054363. Saya merupakan pelajar daripada Diploma Pengajian Islam Syariah semester 6. Baiklah, sebelum kita pergi mengenali apa itu periwayatan hadis, marilah sama-sama kita tahu apa itu maksud hadis. Baiklah, hadis merupakan ucapan qaulin, perbuatan fi'lin dan pengakuan ikrar yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini amat berkait rapat dengan Al-Quran. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Baiklah, apakah fungsi hadis? Yang pertama, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, hadis berperanan untuk menguatkan hukum hakam yang telah ditetapkan Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis juga menetapkan beberapa hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita lihat dulu latar belakang tajuk periwayatan dan penulisan hadis di zaman Rasulullah SAW ini. Jadi, apa ya cerita yang berkaitan dengan tajuk ini? Ia adalah berkenaan dengan para sahabat yang menulis dan meriwayatkan hadis. Namun begitu, pada zaman Nabi, golongan ummi iaitu yang tidak tahu membaca dan menulis lebih ramai, lebih banyak, lebih dominan kalau nak dibandingkan dengan golongan yang boleh menulis. Maka pada zaman Nabi, kebanyakan sahabat lebih bergantung kepada menghafal berbanding menulis. Seterusnya, larangan penulisan hadis. Salah satu keistimewaan pada zaman ini ialah umat Islam dapat memperoleh hadis secara langsung daripada baginda SAW untuk dijadikan sumber hadis. Yang kedua, pada zaman ini tidak ada sesuatu yang dapat menghalang daripada bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab apa begitu? Sebab tempat kebiasaan umat Islam bertemu dengan Nabi, pada ketika itu Nabi menyampaikan hadis adalah tempat terbuka seperti masjid, pasar, baginda dalam perjalanan bermusafir atau berhijrah, ataupun ketika baginda sedang bermukim di rumah baginda sendiri. Maka umat Islam pada zaman itu sering berjumpa dengan Nabi dan boleh mengambil hadis secara langsung, secara direct dengan Nabi. Walaupun begitu, Nabi melarang daripada mencatat hadis. Hal ini kerana Nabi bimbang akan percampuran di antara Al-Quran dan hadis. Maka ia dapat mengelirukan kefahaman bagi orang-orang yang baru memeluk Islam, bagi orang yang bukan berbangsa Arab yang baru masuk Islam. Maka Nabi larang penulisan hadis pada waktu itu. Berdasarkan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyahmuhu." Yang bermaksud, janganlah kalian menulis daripadaku. Sesiapa yang menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, hendaklah dia memadamkannya. Maka jelaslah daripada hadis sahih ini menunjukkan bahawa Nabi memang melarang untuk menulis hadis pada zaman tersebut. Baiklah, mari kita lihat apakah kaedah ataupun bagaimana kaedah Nabi mengajar para sahabat. Yang pertama, Nabi mengajarkan secara bertahap atau secara berperingkat, iaitu tadarruj, dikenali sebagai tadarruj. Kaedah ini dilakukan oleh Nabi seiring dengan cara dan gaya bahasa Al-Quran dalam memperbaiki akidah bangsa Arab yang rosak.
Maksud kat sini ialah Nabi mengajar para sahabat bukan secara sekaligus, itu secara berperingkat. Begitu juga sama dengan peristiwa penurunan Al-Quran. Bukan secara serentak, bukan secara sekaligus, namun secara berperingkat. Kenapa berperingkat? Kenapa pentingnya berperingkat? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, kita mungkin tidak boleh menerima satu benda secara sekaligus, secara serentak. Namun jika diberikan secara berperingkat, secara slow-slow, insya-Allah kita akan dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. Maka begitulah kaedah yang Nabi ajarkan kepada sahabat, secara berperingkat. Bukan secara sekaligus, secara serentak, secara paksaan bukan. Maka itulah salah satu contoh yang baik. Yang kedua, Nabi SAW tidak terikat dengan waktu dan tempat yang khusus. Nabi akan menyampaikan ajarannya di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja apabila ada kesempatan. Yang ketiga, Nabi menyampaikan ajarannya dengan akhlak yang sangat-sangat mulia. Seperti mana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surahul Azim. Sesungguhnya telah aku jadikan kepada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Okey, baiklah. Yang keempat, Nabi juga sangat bijak dengan melakukan pelbagai kaedah yang variasi dan berbeza mengikut keadaan dan keperluan umat pada zaman itu. Di samping dapat menghidupkan suasana yang ceria dan tidak bosan. Baiklah, seperti mana yang kita lihat, untuk aplikasi yang hidup kita, memang kita perlukan pelbagai variasi. Jika pembelajaran ataupun kaedah pendidikan itu sama, maka kemungkinan kita akan cepat bosan. Dan yang terakhir, Nabi tidak pernah mengabaikan pendidikan dan pengajaran Islam kepada golongan wanita. Oleh itu, sebagai seorang wanita, saya menyeru kepada golongan wanita di luar sana untuk menjadikan pendidikan agama itu penting, untuk menerapkan pendidikan agama dalam Islam, kerana Nabi sendiri menekankan dan menitik beratkan hal ini. Nabi tidak pernah mengabaikannya. Maka janganlah kita sia-siakan pengorbanan Nabi pada zaman dahulu. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Maka di sini bukan sahaja kita perlu berdalilkan kepada Al-Quran, namun hadis juga kita hendaklah ikut. Dan sebagai penutup untuk tajuk penulisan dan periwayatan hadis pada zaman Rasulullah, dapat kita simpulkan bahawa hadis pada zaman Rasulullah ini lebih banyak dihafal berbanding ditulis. Seperti mana yang telah saya syarahkan tadi, golongan ummi lebih ramai pada zaman Rasulullah. Okey. Kemudian ada juga sahabat yang diberi keizinan oleh Nabi untuk menulis hadis, iaitu menulis dan mencatat selain Al-Quran. Contohnya seperti Abdullah ibnu Amru. Kerana apa? Kerana Rasulullah melarang penulisan hadis itu bergantung kepada kepribadian dan kemampuan para sahabat dalam membezakan antara Al-Quran dan hadis agar tidak bercampur antara keduanya. Akhir sekali, pada zaman Nabi, proses kegiatan penulisan hadis sudah berkembang luas dengan pertambahan bilangan para penulis wahyu yang telah dilantik oleh Rasulullah seramai 40 orang. Jadi, setiap zaman ke zaman, ia akan bertambah maju, bertambah moden. Maka, berkembang luaslah kegiatan hadis itu daripada golongan ummi, sedikit saja yang boleh menulis hadis. Kemudian, bila mana sudah berkembangnya penulisan hadis, maka Rasulullah melantik 40 orang sebagai penulis wahyu. Antaranya adalah Zaid bin Thabit. Saya rasa setakat itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.